Farah Putri Mulyani, seorang pelancong dan vlogger dari Malaysia, sedang merakam vlog percutiannya di sebuah kolam semula jadi yang terletak di bahagian atas di Halumma Falls, salah satu air terjun paling terkenal di Sri Lanka dengan ketinggian sekitar 220 meter. Suasana pada awalnya kelihatan tenang apabila Farah berenang sambil menikmati keindahan alam semula jadi di sekelilingnya. Namun suasana tiba-tiba berubah apabila berlaku kekecohan di hadapannya. After my injury at the feet. Why? Thank you. Sorry if nobody cared. Okay. Di luar kamera, seorang lelaki tempatan sedang bergelut di dalam air sementara rakan-rakannya menjerit meminta pertolongan. Rakaman GoPro Farah menunjukkan dia terus menyedari keadaan cemas itu sebelum bertindak tanpa berfikir panjang. Farah kemudian terus menyelam menuju ke arah mangsa yang ketika itu hampir tidak sadarkan diri. Rakaman selepas itu menjadi goyah dan sukar dilihat dengan jelas. Namun selepas kira-kira 20 saat bertarung di dalam air, Farah akhirnya berjaya memegang lengan lelaki tersebut dan menariknya naik ke permukaan sebelum membawanya kembali ke kawasan selamat. Ia jelas bukan memori percutian yang dirancang untuk dirakamnya, namun pasti menjadi pengalaman yang tidak akan pernah dilupakannya. Are you okay? What happened? What happened? Baby, I'm sorry. Did you see what just happened? Yeah, the guy almost drowned. Video ini dengan pantas menjadi viral di seluruh dunia dan ramai netizen memuji keberanian Farah kerana sanggup mempertaruhkan nyawanya demi menyelamatkan orang yang langsung tidak dikenalinya. Malah lelaki yang diselamatkannya itu juga tidak sempat mengucapkan terima kasih, mungkin kerana masih trauma selepas insiden yang hampir meragut nyawanya. Pada Januari 2020, dunia internet dikejutkan dengan berita kematian seorang gadis berusia 15 tahun bernama Narayeli Cakaruko. Kisahnya menjadi perhatian ramai kerana kematiannya penuh dengan misteri yang masih belum terjawab. Narayeli, seorang remaja dari Venezuela, digambarkan sebagai seorang gadis yang menjalani kehidupan seperti remaja lain seusianya. Sebelum ini, dia tidak mempunyai sebarang rekod penyakit kronik yang serius dan tidak pernah menunjukkan tanda-tanda masalah kesihatan. Namun menurut keluarganya, segalanya berubah secara tiba-tiba. Ibunya menjelaskan beberapa minggu sebelum kematiannya, dia kerap mengadu keletihan dan sering pingsan secara tiba-tiba. Tingkah laku serta perubahan fizikalnya juga berubah secara drastik. Dia menjadi lebih pendiam, bersikap agresif dan mula menunjukkan tingkah laku yang tidak normal. Sebelum gadis itu meninggal dunia pada 11 Januari, ibunya sempat merakam satu video yang menunjukkan keadaan sebenar anaknya. Jelas keadaan Narayeli pada waktu itu sangat kritikal. Hanya beberapa hari selepas video itu direkam, dia akhirnya meninggal dunia. Sehingga hari ini punca sebenar kematiannya masih tidak jelas. Menurut keluarganya, kematian Narayeli dikaitkan dengan unsur ilmu sihir yang dipercayai berpunca daripada konflik dengan seorang kenalan rapat. Kisahnya turut menyebut bahawa Narayeli terlibat dalam hubungan cinta tiga segi. Kenalan itu dikatakan mengetahui bahawa Narayeli pernah keluar bertemu teman lelakinya. Akibatnya hubungan mereka menjadi semakin renggang. Tidak lama selepas itu, individu berkenaan didakwa mendapatkan bantuan daripada seseorang yang kononnya mengamalkan ilmu sihir. Orang itu pula dikatakan mengarahkan satu ritual dilakukan menggunakan bahan yang diambil dari kawasan perkuburan.
Menurut dakwaan tersebut, tulang manusia dan abu mayat dikumpulkan, dicampur dengan tanah, kemudian dimasukkan ke dalam makanan yang diberikan kepada Narieli tanpa pengetahuannya. Tidak lama selepas itu, dia mula jatuh sakit. Hari demi hari, kondisinya semakin lemah, sehingga akhirnya dia tidak lagi mampu berkelakuan seperti biasa. Namun banyak daripada dakwaan tersebut tidak disahkan secara rasmi oleh pihak berkuasa kerana terdapat juga penjelasan yang lebih logik dari sudut perubatan. Laporan menyatakan terdapat peningkatan abnormal pada jumlah neutrofil dalam badannya yang boleh menjadi petanda jangkitan bakteria yang serius, ditambah pula dengan sejarah asma dan kecenderungan untuk pingsan secara tiba-tiba. Keadaan ini berkemungkinan menyebabkan kesihatannya merosot dengan cepat. Laporan bedah siasat kemudian menyenaraikan punca kematian sebagai henti jantung dan gangguan pernafasan akibat radang paru-paru. Jika itu benar, tingkah laku aneh yang dilihat dalam video tersebut mungkin sebenarnya berpunca daripada masalah kesihatan yang serius, bukannya sesuatu yang bersifat mistik. Satu lagi kemungkinan, jika dia benar-benar termakan bahan yang tercemar, ia boleh membawa masuk bakteria atau toksin berbahaya ke dalam tubuhnya. Pendedahan kepada bahan organik yang mereput dalam kes tertentu boleh menyebabkan jangkitan teruk atau komplikasi serius, terutamanya jika sistem imun badan tidak mampu melawan jangkitan tersebut. Namun, permulaan simptom yang menyerangnya secara tiba-tiba serta keadaan kesihatannya yang merosot tanpa sebab yang jelas, ditambah pula dengan dakwaan sumpahan yang dikaitkan dengan seorang kenalan, membuatkan ramai orang masih tidak yakin dengan penjelasan tersebut. Sama ada ini hanyalah satu tragedi akibat penyakit yang serius atau sesuatu yang sukar dijelaskan, apa yang sebenarnya berlaku kepada Narieli terus kekal sebagai satu misteri. Dalam dunia moden yang dipenuhi kamera dan teknologi canggih, kita percaya keadilan sukar lari dari pandangan. Namun bagaimana jika satu kejadian tragis yang direkam jelas oleh kamera tetap gagal menemukan siapa pelakunya? Inilah salah satu misteri paling membingungkan dalam sejarah Indonesia. Andriana Yubelia Noven Cahaya, atau lebih dikenali sebagai Noven, seorang pelajar dari sebuah sekolah di Baranang Siang, Kota Bogor, Indonesia. Seperti pelajar lain seusianya, hidupnya sederhana, bersekolah, berkawan dan menjalani rutin harian yang biasa. Namun pada petang 8 Januari 2019, kehidupannya berakhir tragis. Petang itu, Noven baru pulang dari sekolah dan memilih untuk melalui sebuah lorong sebagai jalan pintas ke rumahnya. Rakaman CCTV menunjukkan seorang lelaki berbaju biru berada di hujung lorong itu, berjalan ulang-alik di kawasan yang sama. Walaupun tidak melanggar sebarang kesalahan, namun tingkah lakunya kelihatan mencurigakan. Tanpa sebarang amaran, lelaki itu tiba-tiba menghampiri Noven dan terus menikamnya di bahagian dada kiri. Noven sempat dikejarkan ke hospital, namun malangnya dia disahkan meninggal dunia. Rakaman daripada kamera keselamatan itu menjadi tular di media sosial, sekaligus menimbulkan gelombang ketakutan dan kemarahan dalam kalangan masyarakat, khususnya penduduk Kota Bogor. Apakah motif di sebalik serangan itu? Pasukan penyiasat segera meneliti rakaman itu, menjadikannya bukti utama dalam usaha untuk mengenal pasti pelaku. Namun mereka berdepan kesukaran kerana kualiti rakaman yang kurang jelas. Fokus siasatan awal tertumpu kepada bekas teman lelaki Noven sebagai individu yang disyaki, namun tiada bukti kukuh yang mengaitkannya secara langsung. Sehingga akhir Disember 2019, selepas hampir setahun, siasatan masih menemui jalan buntu. Walaupun pihak berkuasa telah meneliti rakaman CCTV berulang kali dan mengenal pasti 4 hingga 5 individu yang memiliki wajah serupa dengan pelaku, bukti sedia ada masih belum mencukupi untuk membawa sesiapa ke muka pengadilan. Sehingga pertengahan 2023, polis membuka semula siasatan kes ini dengan pendekatan yang lebih menyeluruh. Kali ini, fokus diberi kepada rakaman CCTV yang ditajamkan menggunakan teknologi terkini serta pemeriksaan saksi bagi mencari petunjuk baru. Namun walaupun pelbagai usaha telah dilakukan,
identiti pelaku masih belum berjaya dikenal pasti. Polis turut menyatakan terdapat kemungkinan pelaku masih di bawah umur sekaligus menimbulkan kesulitan dalam proses pengencaman identiti kerana individu di bawah umur biasanya belum mempunyai rekod EKTP atau kad pengenalan digital. Hasil analisis makmal forensik juga tidak menemui sebarang DNA tambahan pada barang bukti yang diperiksa. Ini bermakna tiada bukti biologi lain yang boleh digunakan untuk mengenal pasti siapa sebenarnya individu tersebut. Hingga pada hari ini, pihak polis Indonesia masih berusaha untuk mengesan pembunuh sebenar Noven. Kematiannya masih kekal sebagai misteri yang belum terjawab. Pada malam 19 Oktober 2024, Gursimiran Kaur, 19 tahun, tiba di tempat kerjanya di sebuah pasaraya di Mumford Road. Gursimiran bekerja di Walmart bersama ibunya. Sudah 2 tahun mereka menetap di Kanada sejak berhijrah dari India pada tahun 2021. Gursimiran dikenali sebagai seorang gadis yang ceria dan sangat rapat dengan keluarganya, terutamanya ibunya. Dia digambarkan sebagai seorang gadis muda yang datang ke Kanada dengan impian yang besar. Perancangannya, apabila semuanya stabil di Kanada, mereka akan membawa ayah dan abangnya datang ke Kanada untuk hidup bersama semula sebagai satu keluarga. Malam itu Gursimiran dan ibunya bekerja seperti biasa. Namun sekitar jam 8 malam, ibu Gursimiran mula perasan anaknya sudah lama tidak kelihatan. Dia berjalan mengelilingi seluruh pasaraya itu, mencari dari satu bahagian ke satu bahagian, tetapi bayang anaknya langsung tidak ditemui. Pada awalnya, dia cuba menenangkan diri. Mungkin anaknya sedang membantu pelanggan di bahagian lain atau mungkin berada di seksyen yang berbeza. Namun semakin lama dia mencari, semakin jelas ada sesuatu yang tidak kena. Dia cuba menghubungi telefon anaknya, namun panggilan itu terus masuk ke peti suara. Wajah ibunya mula menunjukkan kegelisahan. Tanpa berlengah, dia mendapatkan bantuan pihak pengurusan kedai untuk mendapatkan rakaman CCTV. Mereka mula menjejaki pergerakan terakhir Gursimiran dan akhirnya rakaman itu membawa mereka ke satu lokasi, bahagian bakery. Di bahagian bakery itu terdapat sebuah ketuhar industri yang biasanya digunakan untuk membakar roti dalam jumlah yang banyak. Ketika mereka menghampirinya, mereka mula perasan sesuatu yang aneh. Terdapat kesan cecair mengalir keluar dari bawah pintu ketuhar tersebut. Dengan perasaan cemas, mereka membuka pintu itu dan saat itulah segalanya berubah menjadi mimpi ngeri. Di dalamnya terperangkap jasad Gursimiran yang sudah tidak bernyawa. Keadaan itu terlalu mengerikan untuk digambarkan dengan kata-kata. Lebih memilukan lagi, ibunya sendiri berada di situ. Badge 2 Station 5 engine for a technical rescue call. The Mumford Road Walmart, 6990 Mumford Road. Female has locked in an oven in the bakery. Oven is on. Unsure if the staff are able to turn it off. Pihak polis dan paramedik tiba di lokasi sekitar jam 9.30 malam. Namun tiada apa lagi yang dapat dilakukan. Gursimiran disahkan meninggal dunia. The body of a teenager was found inside a large walk-in oven behind the bakery area of a Walmart store. Persoalannya, bagaimana perkara ini boleh berlaku? Ketuhar industri seperti itu sebenarnya direka dengan pelbagai ciri keselamatan. Mengikut piawaian, peralatan sebegini sepatutnya mempunyai mekanisme keselamatan seperti sistem pelepasan kecemasan bagi mengelakkan sesiapa terperangkap di dalamnya. Beberapa pekerja yang biasa dengan operasi bakery di Walmart turut tampil memberi penjelasan. This is the handle. You have to pull it really hard to open it. Okay, these ovens are so hard to shut. From the outside, you have to push them. Now for the oven to close and lock, you have to push this with all your might and pull the handle to the side and lock it in place. There is no way possible somebody could lock themselves in there. Now somebody could throw me in there and lock me in there, but that's a whole different scenario. Mereka mengatakan bahawa pintu ketuhar tersebut bukan mudah untuk ditutup secara tidak sengaja. Ia memerlukan tekanan yang jelas untuk dikunci ketika suhu di dalamnya sangat tinggi. Malah video yang tersebar dalam talian menunjukkan betapa sukarnya untuk seseorang
terperangkap sendiri di dalam ketuhar seperti itu. I don't even know if I would fit in here, honestly. I'm 5'1", medium built. I would have to crouch down to get in. There's no emergency latch in here, but I would never be in here. Whether I'm cleaning it or not, I would not be in the oven. Logiknya haba dari pintu saja sudah cukup untuk menghalang seseorang daripada menutupnya dari dalam. Tambahan pula, ketuhar itu juga dilengkapi dengan butang pelepas dari bahagian dalam. Pada peringkat awal, kemungkinan wujudnya unsur jenayah dilihat sebagai penjelasan paling logik. Namun selepas siasatan selama sebulan, pasukan penyiasat membuat kesimpulan yang mengejutkan. Today, I can share that our investigation has not led us to suspect foul play. We do not believe anyone else was involved in the circumstances surrounding the woman's death. Tiada bukti menunjukkan berlakunya perbuatan khianat. Sebaliknya mereka percaya bahawa Gursimran mungkin telah mengunci dirinya sendiri sama ada ketika dia sedang melakukan kerja pembersihan atau semasa ia sedang digunakan. Namun persoalannya, jika benar dia terperangkap sendiri, mengapa dia tidak menggunakan butang pelepasan kecemasan? Segala persoalan itu masih kekal misteri tanpa jawapan yang jelas. Satu kempen GoFundMe dianjurkan oleh Maritime Sikh Society dan hampir $200,000 Kanada berjaya dikumpulkan untuk membantu kos pengebumian serta membawa ayah dan abang mangsa dari India bagi urusan terakhir. Walmart Kanada pula menyatakan ucapan takziah dan menutup sementara premis tersebut sebagai tanda hormat serta untuk memberi ruang kepada siasatan lanjut.